Selamat kembali. Hari ini kita akan belajar satu lagi jenis golongan kata, iaitu kata tugas. Golongan kata. Anda sudah tahu golongan kata terdapat 4 jenis, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Hari ini kita akan belajar kata tugas. Kata tugas adalah kata yang hadir dalam frasa, klausa atau ayat dengan mendukung sesuatu tugas sintaksis. Kata tugas dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, iaitu kata penyambung ayat, kata praklausa, kata prafrasa dan kata pasca frasa, dan akhir sekali adalah kata pasca kata. Kita belajar dulu kata penyambung ayat. Kata penyambung ayat adalah berkaitan dengan kata hubung. Kata penyambung ayat. Terdapat 3 perkara yang penting anda perlu tahu dalam kata penyambung ayat, iaitu fungsi kata hubung, bentuk kata hubung dan jenis kata hubung. Fungsi kata hubung adalah menggabungkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa dan klausa dengan klausa. Terdapat 4 jenis bentuk kata hubung, iaitu tunggal, terbitan, majmuk dan berpasangan. Terdapat 2 jenis kata hubung, iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung panjangan. Bagi kata hubung panjangan pula, terdapat 3 pecahan dia, iaitu relatif, komplement dan keterangan. Kita mendalami lagi tentang jenis kata hubung. Kata hubung gabungan. Fungsi kata hubung gabungan adalah menghubungkan 2 kata yang setara yang menunjukkan makna serentak, atau menghubungkan 2 frasa yang setara yang menunjukkan makna urutan, atau menghubungkan 2 klausa yang setara yang menunjukkan makna pertentangan, dan menghubungkan 2 klausa yang setara yang menunjukkan makna penjelasan. Berikut adalah contoh-contoh bagi kata hubung gabungan. Kita teruskan dengan kata hubung panjangan. Yang pertama, kata hubung panjangan relatif. Kata hubung panjangan ini menyambungkan klausa bebas dengan klausa tak bebas, iaitu kata hubung yang. Seterusnya, kata hubung panjangan komplement. Fungsinya menyambungkan klausa tak bebas yang menjadi komplement dengan klausa utama. Contoh kata hubung adalah seperti bahawa, agar, untuk dan supaya. Diikuti dengan kata hubung panjangan keterangan. Terdapat 9 jenis, iaitu sebab, syarat, tujuan, harapan, cara, waktu, akibat, pertentangan dan perbandingan. Fungsinya adalah menyambungkan klausa tak bebas yang memberikan keterangan kepada klausa bebas dengan klausa bebas ataupun dikenali sebagai klausa utama. Berikut adalah contoh-contoh bagi kata hubung panjangan keterangan. Kita teruskan dengan kata praklausa. Kata praklausa. Kata praklausa digunakan pada awal klausa atau ayat untuk menimbulkan seruan, pertanyaan, perintah, pengerjaan dan sebagai pangkal ayat kepada klausa. Kita lihat dulu kata seru. Kata seru digunakan untuk menzahirkan sesuatu perasaan. Lazimnya diletakkan pada awal ayat. Tanda koma selepas kata seru. Tanda seru diletakkan pada akhir ayat. Berikut adalah contoh-contoh bagi penggunaan kata seru. Seterusnya, kata tanya. Kata tanya digunakan untuk bertanya tentang sesuatu atau untuk mengemukakan soalan. Partikelkah diperlukan apabila kata tanya diletakkan pada awal ayat dan tanda tanya diletakkan pada akhir ayat? Sila lihat contoh-contoh yang diberikan tentang penggunaan kata tanya. Ini merupakan cara penggunaan kata tanya yang betul dalam beberapa bidang yang tertentu. Kata perintah. Kata perintah digunakan untuk menyatakan perintah, suruhan, ajakan, keinginan, harapan atau larangan.
Biasanya partikel lah digunakan pada kata perintah untuk menunjukkan penegasan. Ini merupakan penggunaan kata perintah bagi situasi-situasi yang berlainan. Kata pembenar. Kata pembenar digunakan untuk mengeyakan sesuatu pernyataan atau menyokong kebenaran atau kesahihan tentang sesuatu. Kata-kata pembenar adalah seperti benar, ya dan betul. Kata pangkal ayat. Kata pangkal ayat digunakan pada awal ayat dalam bahasa Melayu klasik, berfungsi untuk menghubungkan idea, tetapi kadang-kadang tidak menunjukkan fungsi yang jelas. Berikut adalah contoh-contoh bagi kata pangkal ayat. Ini merupakan carta aliran bagi kata praklausa yang lengkap dan ringkas. Jom kita teruskan dengan kata prafrasa dan kata pasca frasa. Terdapat 9 jenis kata prafrasa dan pasca frasa, iaitu kata bantu, kata penguat, kata penegas, kata nafi, kata pemberi, kata sendi nama, kata arah, kata bilangan dan kata adverba. Kata bantu. Kata bantu biasanya digunakan untuk menerangkan kata kerja. Selain itu, memberikan maklumat tambahan dari segi waktu atau unsur ragam. Dan biasanya kata bantu hadir di depan kata kerja. Terdapat 2 jenis kata bantu. Yang pertama, kata bantu aspek dan yang kedua adalah kata bantu ragam. Seterusnya, kata penguat. Biasanya kata penguat mendahului atau mengikuti kata adjektif. Fungsinya adalah menguatkan maksud kata tersebut atau membawa maksud bandingan sifat. Terdapat 3 jenis kata penguat. Yang pertama, kata penguat hadapan. Yang kedua, kata penguat belakang. Dan akhir sekali, kata penguat bebas. Kata penegas. Kata penegas dikenali juga sebagai kata partikel ataupun kata penyerta. Fungsinya adalah untuk memberikan penegasan atau penekanan kepada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Kata penegas digunakan untuk menegaskan subjek atau predikat. Selain itu juga digunakan untuk menegaskan perkataan yang bergabung dengannya. Kata nafi. Terdapat 2 perkataan kata nafi sahaja, iaitu tidak dan bukan. Fungsi kata nafi adalah untuk menafikan sesuatu. Kata nafi bagi tidak biasanya hadir sebelum kata kerja, frasa kerja, kata adjektif atau frasa adjektif. Kata nafi bagi bukan pula biasanya hadir sebelum kata nama, frasa nama ataupun frasa sendi nama. Seterusnya, kata pemberi. Terdapat 2 kata pemberi sahaja, iaitu ialah dan adalah. Bagi kata pemberi ialah biasanya merangkaikan subjek dengan predikat yang terdiri daripada frasa nama. Manakala bagi kata pemberi adalah merangkaikan subjek dengan predikat yang terdiri daripada frasa adjektif ataupun frasa kerja ataupun frasa sendi nama. Kata sendi nama. Kata sendi nama berfungsi sebagai kata depan bagi kata nama atau frasa nama. Kata sendi berfungsi di depan kata adjektif. Sila lihat contoh-contoh bagi kata sendi nama yang disenaraikan. Kata arah. Biasanya kata arah berpasangan dengan kata sendi nama bagi menunjukkan ciri arah, hala atau jurusan. Di sini terdapat beberapa contoh bagi kata arah. Kata bilangan. Fungsinya adalah memberikan keterangan tentang jumlah bagi kata nama atau frasa nama. Terdapat 6 jenis kata bilangan. Yang pertama, kata bilangan tentu. Yang kedua, kata bilangan tak tentu. Dan yang ketiga adalah kata bilangan himpunan. Keempat, kata bilangan pisahan.
Seterusnya, kata bilangan pecahan dan akhir sekali kata bilangan tingkat ataupun dipanggil ordinal. Kata adverba. Kata adverba berfungsi sebagai kata keterangan untuk menerangkan kata kerja, kata adjektif atau frasa sendiri nama. Terdapat 4 jenis kata adverba. Yang pertama, kata adverba jati. Yang kedua, kata adverba untuk kata adjektif. Dan yang ketiga, kata adverba untuk kata kerja. Dan akhir sekali, kata adverba dalam bentuk gandaan. Kita teruskan dengan kata pasca kata. Kata pasca kata. Terdapat 2 kata pasca kata. Kata pembenda bergabung dengan perkataan yang bukannya terdiri daripada kata nama atau frasa nama. Tetapi kata berkenaan akan menjadi kata nama selepas menerima partikel nya. Seterusnya kita lihat kata penekan. Partikel nya adalah berfungsi sebagai penekan dan memberikan penegasan kepada kata yang bergabung dengannya. Rumusan bagi kata tugas. Semoga carta aliran yang ringkas serta padat ini dapat membantu anda semua. Sampai sini saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi.